Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan teruskan kursus kita hari ini dengan topik seterusnya untuk chapter 5 iaitu social media marketing dengan subtopik yang pertama iaitu Facebook page. Okey. Saya rasa dekat dalam kita punya kelas ni ataupun kita punya kursus ni semua ada Facebook page, kan? Maksud saya dari segi Facebook lah, penggunaan Facebook, apa itu Facebook. So kita hanya nak pelajar tu tahu apa yang membezakan dan apa yang kita boleh buat dengan Facebook untuk pemasaran bisnes masing-masing. Okay. So dekat sini first saya cerita sikit lah dia punya slide yang biasa saya kongsikan dengan pelajar. Kita nak pelajar tu tahu apa perbezaan antara profil, antara group dan juga antara page. Okay. So untuk profil biasanya kalau pelajar tu bagi link untuk kita buat semakan dan link tu dia minta kita add friend. So maksudnya pelajar tu share dia punya profil, bukan dia punya Facebook page. Sebab kalau untuk page dia tak ada add friend tapi dia ada untuk like ataupun follow ataupun shop now. Macam kita pilih lah dia punya link untuk kita cepat feedback kepada ataupun CTA kepada pemilik berkenaan. Okay. So kita akan bagi tahulah apa perbezaan profil, kenapa kita tak boleh nak menjual sangat dalam profil, kemudian apa itu group, kemudian apa itu page. So kita bagilah apa kelebihan menggunakan page dan daripada situ kita akan sharekanlah jenis-jenis ataupun page yang menarik untuk pelajar tengok dan view sama-sama. Okay. Saya rasa macam lighting ni gelap sikit kan, tapi tak apalah, boleh dengar suara, alhamdulillah okey kan. Okay. Saya teruskan dari segi pendedahan pula kepada pelajar untuk dia membezakan posting yang organik dan juga posting yang berbayar. Okay, difference between organic and paid post. Kalau organik ni maksudnya post yang biasa kita post harian. Dia tak adalah kita target kepada mana-mana pihak, ke mana-mana individu dan kita tak fokus untuk post kita tu di view oleh ramai orang. Okay, tapi kalau untuk post yang berbayar, okay, biasanya kita targetkan kepada orang yang memang sedang mencari ataupun sedang melihat barang-barang atau produk berkenaan dan kita boleh terus targetkan umur, lokasi, minat orang berkenaan dan daripada situ dia membezakanlah kita punya post yang berlaku. Okay. Kemudian kita akan tunjuk ataupun demokan macam mana kita nak buat Facebook page. Kita demo, lepas tu kita minta pelajar tu terus buat sendirilah dia punya page dia. Okay, so biasanya kalau kelas saya akan minta secara individual sebab lepas saya dah ajar entrepreneurship, mereka akan ambil ataupun mengikuti kursus digital entrepreneurship. So alang-alang tu better saya nak memang dia orang di independent sendirilah, tak bergantung kepada ahli kumpulan. So itu yang mereka memang kena buat sendirilah. Dia tak boleh nak tumpang kawan punya page ataupun bersama-sama, tak. So saya akan demokan step pertama, step yang kedua, step yang ketiga, kemudian step yang keempat ni. Selepas dia dah pilih apa kategori bisnes, okay, dia upload dia punya profile picture. Kalau tak ada, kita boleh skip dulu. Upload or cover photo pun boleh skip kalau tak ada. Kemudian finish. So dah complete lah kita punya Facebook page. So untuk sampai ke nombor 6 ni senang je, simple kan. Then lepas itu barulah kita akan minta dia update informasi.
Okay, update informasi berkenaan dengan website, email dan juga phone number. Okay, dekat about tu dari segi business hours, apa business yang dia buat, harga produk dia. Okay, so kita minta dia lengkapkan step 7, step 8 dan step 9. Okay, kemudian untuk step 10, dia terus pilih edit call to action yang dia nak, button apa yang dia nak. Dia ada boleh text text button, get message ataupun send message ataupun WhatsApp. So pelajar boleh pilih lah yang mana yang menyenangkan dia untuk customer nak follow up dia balik. Okay. So ada beberapa tips untuk kita ataupun kita share lah dengan pelajar. Yang pertama dari segi cara ataupun use the company name or brand. Itu untuk kita nak letak nama sebab nama Facebook page kita. Okay, yang kedua dari segi use a general name. So for entrepreneur who sell other people product as agent, they can use a general name as branding. So dari situ akan dapatlah kepercayaan orang untuk membeli. Okay, yang ketiga use product name. Yang keempat create a unique URL. Maksudnya kita ada URL kita sendiri. Okay, the URL is important for Google SEO ataupun Google Search Engine Optimization. Untuk kita search dalam Google, dengan adanya nama URL kita sendiri, lagi senang untuk dibuat carian. Dan the number of likes must be more than 25 apabila kita nak ubah URL sendiri. Okay, so itu yang selalu saya remindkan lah untuk pelajar-pelajar. Okay, so seterusnya adalah saya akan tunjuk contoh untuk sample of Facebook page. So dari segi kategori-kategori yang ada lah. Ada food and beverage, fashion, healthy and beauty, service, dan apa posting-posting yang selalu di-sharingkan. So yang pertama adalah dari segi share informasi about your product, promotion and offer, testimony and motivation, cues to engage with prospect and fans. Okay, so ini adalah dia punya contoh-contoh yang kita share, ataupun pelajar juga boleh guna teknik combination of photo and video to attract their attention. Okay, so ada beberapa polisi yang menyebabkan kita punya Facebook tu di-ban ataupun Facebook kita kena block sekejap. Okay, so biasanya kalau untuk polisi ni dia tengok kepada kita punya ayat yang kita gunakan, gambar yang kita pilih dan juga copywriting itu sendirilah. Okay, ada beberapa syarat yang kita perlu patuhi, terutama dari segi penggunaan produk-produk yang tak sah ni tak boleh lah. Macam illegal product or services, discriminatory practice, tobacco product, drug and drug related product. So rasanya yang ni memang pelajar dah alert lah. Sebab dia kadang-kadang kita, maksudnya pemahaman ayat Facebook tu ada term yang berbeza-beza. So kita kadang-kadang tak jangka, tiba-tiba tengok kenapa kena block, padahal kita tak ada share yang pelik pun kan. So mungkin dari segi pemahaman Facebook tu ada maksud tertentu yang dia perlu review dulu. Lepas dia review 2-3 hari, so dia akan back to normal balik lah kita punya Facebook. So dari segi gambar, penggunaan gambar pun dia akan diambil kira jugalah. Okay, so itu adalah sedikit pengenalan untuk Facebook page. So sekarang ni kita akan go through apa itu assessment untuk topik ini. So assessment dia kita pecahkan kepada dua lah, sebab dia uji untuk Facebook page dan juga Instagram. So kita tengok dia
punya arahan lah untuk Facebook page. Okay, so yang pertama arahan dekat sini, you are required to choose group member. So biasanya kita akan minta dia buat dalam group. Create dia punya social media platform, which is Facebook page and Instagram for your business. Linkkan kedua-dua akaun berkenaan dan your task will be assessed mengikut ability inilah. Maksudnya kita ada generate skill yang kita uji untuk pelajar-pelajar ini. Okay, yang pertama dari segi attractive Facebook cover, a business profile, soft sell, hard sell dan juga minimum likes. So nanti kita tengok satu-satu dia punya kaedah dia macam mana. Okay. So, yang pertama dekat sini adalah dari segi penggunaan ataupun teknik untuk dia design Facebook cover. So Facebook cover ni kita perlu upload di dalam Facebook page kita. So sebelum kita upload, kita perlu design lah. Okay, selepas dia dah create Facebook, dia dah ada Facebook page, so kita akan minta dia designkan. So dekat dalam Facebook page tu kita ada Facebook cover. So kita minta dia designkan menggunakan format yang standard lah. Yang mana dia ada business name, dia akan ada logo company atau produk dia, dan dia akan ada CTA. Okay, so ini contoh. So biasanya untuk design ni kita akan terus minta pelajar menggunakan Canva, aplikasi Canva ataupun dia punya website Canva lah. So kalau saya akan minta dia register menggunakan email Politeknik dan dia akan dapat akses kepada Edu punya design dan lagi menarik lah education punya design tu berbanding dia guna yang Gmail. Sebab takut kalau guna yang Gmail nanti dia ada design yang dia perlu bayar, yang dia tak boleh nak guna. So dalam Canva ni saya akan demokan dia nak edit Facebook cover. So lepas dia dah register, kita akan minta dia search dekat template and then cari Facebook cover dan dia akan pilih lah kategori-kategori design ataupun template yang dia nak dan dia akan edit ikut kreativiti mereka sendiri. So daripada sini kita akan nilai dia base kepada kreativiti dan juga base kepada knowledge dalam entrepreneurship yang dia faham. Okay, so kita tengok yang kedua. Penilaian kedua berlaku untuk business profile with business hours, description, email and phone number. So untuk business profile with ini kita akan tengok di about me di dalam Facebook page dia. So contohnya dekat about me ni dia akan letak info lah, additional contact info, more info about. So terpulang kepada detail pelajar tu nak letakkan maklumat apa. So biasanya kita tak nak ada ruangan yang kosong lah. So dekat more info tu dia boleh ataupun dia boleh terangkan dia punya matlamat syarikat dia, dia boleh terangkan target ataupun sasaran bisnes dia macam mana. So itu adalah yang kedua, penilaian untuk online business report. Okay, saya teruskan untuk assessment yang penilaian yang ketiga, iaitu minimum of soft sell, 5 soft sell, 5. So 5 tu kita dah bagi contoh lah, maksudnya kita nak tengok dari segi fact punya post, infografik, tutorial video ataupun video post ataupun daily cube. So dia boleh pilih yang mana-mana 5 dia nak ni, ataupun dia nak fokus kepada video terpulang, itu cadangan. So ini antara yang kita boleh bagi tahulah. So contohnya kat sini dia letak tip penjagaan kain tudung. So dia design sedikit cara ataupun dia punya carta alih dia. So dia cerita dekat dalam copywriting. So ini antara contoh lah. So sebelum
kita dah bagi masuk topik copywriting tu, kita akan sentuh sedikit lah apa teknik-teknik copywriting yang ada. So, saya share sedikit lah dia punya slide copywriting. Okay. So, first kita nak dedahkan pelajar berkenaan dengan kenapa kita kena buat perkongsian dalam media sosial. Kenapa kita nak orang tahu? Kenapa kita nak bercerita? Contoh. Sebabnya dalam media sosial ni adalah free information dan Facebook feedback shop. Sebab daripada review and then daripada perkongsian ataupun sharing-sharing dalam Facebook tu, dia akan mempengaruhi untuk orang membuat pembelian. Saya rasa ramai percaya yang tu kan. Sebab contohlah kalau kita nak pergi kedai makan, kedai tu kedai baru. So mestilah kita akan tengok review dulu kan. Kalau dia ada Facebook page. So kita tengok review, orang komen, alah tak sedap lah, orang kata mahal lah. So kita mungkin terfikir, tak payahlah pergi tu, kita pergi kedai biasa lah. So itu jugalah kenapa kita perlu dedahkan kepada pelajar. Kenapa kita kena buat sesi sharing dengan orang, dengan publik di dalam media sosial masing-masing. Disebabkan free information dan feedback. Sebabnya mengikut kajian lah, social proof effect, efek dia punya sale, dia mempengaruhi, dia memberi kesan kepada pembelian itu. Okay, kalau dari segi friend recommendation, kawan-kawan punya cadangan, dia membantu ataupun meningkatkan lagi pengaruh kita lah untuk membeli. Okay. Dan ini adalah fenomena sekarang lah untuk Facebook user. Kemudian kita tengok kepada USP. Apa itu USP? So kita minta pelajar highlightkan dia punya USP, unique selling point, berkenaan dengan bisnes dia. Adakah bisnes dia unik? Adakah bisnes dia tu beza daripada orang lain? Macam mana detailnya produk dia tu dibuat? So dia kena explainkan lah benda tu dalam bentuk copywriting itu sendiri. So contoh USP ni kita macam bagi dia keyword lah. Maksudnya trademark kepada bisnes dia. Macam Domino, macam apa nama Starbucks, Asia apa dia. So, kita minta. And then kita juga minta pelajar tu berfikir. Dia flashback sikit. Kalau dia menjadi pembeli, apa yang dia nak cari untuk barang yang dia nak. Contohnya dia nak cari Chokoja. So dia akan cari bisnes ataupun Chokoja yang unik. Dia nak cari Chokoja yang murah tapi review dia sedap. Dia nak cari Chokoja yang tahan lama berbanding Chokoja yang cepat cair, contoh. So kita listkanlah soalan-soalan ni and then dia perlu jawab based kepada pengalaman dia sendiri. Apa keunikan bisnes anda? Apa yang membezakan bisnes anda dari pesaing yang lain? Kenapa saya perlu beli dari anda bukan dari peniaga lain? And then kenapa saya perlu ambil tahu mengenai bisnes atau produk anda? So itu adalah kita nak highlightkan pelajar kita supaya dia buat bisnes tu dia bukan short sendiri. Maksudnya dia bukan buat untuk subjek saja, tapi dia buat tu sebab dia minat untuk menjual. Okay, so kita bagi aktiviti untuk kita kena pasti apa itu 3 USP untuk bisnes dia. Okay. So kita akan tunjukkan apa proses perniagaan online tu macam mana. Yang ni saya akan skip lah yang ni. So konsep asas bisnes adalah kita nak orang tahu, orang suka and then orang percaya, barulah orang akan membeli. Okay. Dia panggil piramid terbalik lah kalau ikut kan. Okay, kemudian untuk persediaan page ni, kita akan minta dia menggunakan teknik soft sell, iaitu bercerita mengenai produk. Ajak orang pasal produk ataupun share maklumat dan info, kebaikan produk, testimoni, aktiviti produk, gambar berkaitan produk, kata-kata hikmah produk itu, hasil produk dan juga cara guna produk. So lepas, maksudnya 5 teknik soft sell yang kita nak tu, ambillah salah satu daripada contoh-contoh inilah. Okay.
Kenapa copywriting penting? So, dia penting untuk menarik minat dan meyakinkan pelanggan, terutamanya melalui online business. So, copywriting yang jelas dan mudah difahami juga dapat meninggikan conversion rate ataupun kadar toleransi antara bisnes kita dalam media sosial berkenaan. Okey, kita tengok kepada teknik sosial iaitu konsep berkongsi maklumat terlebih dahulu. Dalam perniagaan online, ianya boleh dilakukan dengan mengambil bahagian dalam perbincangan online ataupun group chat. Seperti kita memberi nasihat dan rundingan percuma untuk membina kepercayaan dan kepakaran kepada pelanggan. So, kalau sekarang ni memang saya rasa banyaklah yang buat teknik soft sell melalui video. Maksudnya, dia berkongsi beberapa tips di dalam video, bercerita apa itu cara untuk kita, teknik yang bagus untuk kita memujuk pelanggan, teknik yang sesuai untuk kita membuat design kita punya backdrop ataupun design kita punya poster. Tapi dalam masa yang sama, dia selitkan juga teknik menjual dekat situ. Dia selitkan akhir sekali, dia akan minta kita join kelas dia. Itu adalah teknik soft sell lah sebenarnya. So, how to write the soft sell? So, dia ada tajuk, dia ada pengenalan cerita, penceritaan dan juga call to action. Okay, contohlah kita bagi kat sini. Dari segi rahsia, kulit yang cantik dalam 3 hari, pengenalan dia, penceritaan, benefit dan juga call to action. Dan kita akan letakkan gambar yang bersesuaian lah untuk soft sell ataupun copywriting ini. Okay. Yang kedua adalah hard sell. Okay, hard sell ni dia lebih agresif lah. Agresif yang mana dia push sikit, dia bagi tekanan kepada pelanggan untuk terus membeli. Dia memang straight to point lah. So, penting untuk pelanggan yang bersedia untuk membeli dan tidak mencari maklumat. Maksudnya, kita targetkan, hard sell ni adalah target untuk orang yang memang dah buat carian dah sebelum ni. Dia memang nak membeli je terus. So, kita memang patutlah kita memang kena gunakan teknik ni berselang-seli. Okay, so hard sell ni kita jual terus. So, dia akan ada tajuk, ada pengenalan dan ada ayat untuk suruh beli. Maksudnya macam kita dipaksa lah untuk beli terus. Kalau kita tak beli, kita akan menyesal. Macam tu. Okay, ini contoh dia lah. Okay, attention, interest, desire and action. Okay. So, itu adalah teknik AIDA lah kalau kita panggil sini. Okay, dia ada headline, dia ada intro, ada ciri-ciri produk, ada CTA, ada urgency dan ada hashtag. Last sekali adalah teknik teaser untuk copywriting. Okay, teaser ni digunakan sebagai peneraju daripada kempen periklanan. Iklan teaser mendedahkan hanya sedikit tentang periklanan atau produk. Tujuannya adalah untuk membangkitkan perhatian dan membina keseronokan dan harapan melalui rasa ingin tahu pengguna. So, iklan teaser yang berkesan perlu publicity yang meluas melalui pelbagai jenis media periklanan. So, kalau contoh teaser ni macam kita highlight kita punya review produk kita, kita highlight new product coming soon. Maksudnya memperkenalkan sedikit lah, dedahkan sedikit. Contohnya Happy New Year. So, kita akan coming new collection our product. So, ada sedikit video ataupun gimmick dia lah. So, itu adalah teknik copywriting, ada 3 benda. So, untuk penilaian Facebook page tadi, kita tengok kepada 3 kan. Nombor 3 tadi adalah untuk soft sell. So, nombor 4 kita akan tengok kepada teknik hard sell. So, dia nak 5 hard sell. Contoh hard sell adalah kita punya tajuk, kita punya pengenalan dan terus CTA.
So dia kat sini kita perkenalkan teknik AIDA tadilah. A untuk headline dia, I untuk info, D untuk security ataupun urgency, C untuk review, social proof ataupun authority, dan A untuk clear and specific call to action. Okay. So kita minta pelajar sediakan 5 sahaja hard sell. Okay. Itu sahaja untuk penilaian. So kat sini saya nombor 5 adalah dari segi likes. Likers yang perlu pelajar pilih ataupun pelajar invite hanya 30 sahaja yang kita nak. Tetapi kalau dapat lebih lagi baguslah. Sebab apa 30? Okay, kita tengok balik kepada polisi yang Facebook bagi tadi untuk ubah URL sendiri mesti mempunyai likers dalam 30 ke 25 ke atas. So kita hanya minta minimum 30. Maksimum kita tak minta lah. Lebih tak kisahlah dia dapat ratus-ratus ke semua tak kisah yang tu. Okay, minimum sahaja. So pelajar tu ada efforts lah kat situ. Kalau kita tak setkan target dekat sini, kita tak tahu pelajar main-main ke. So kita tak nak lah dia merugikan satu semester dia dengan hanya dengan bebelan kita tapi dia tak buat apa-apa. So rugi kat situ kan. So kita tak boleh nak nilai lah dari segi entrepreneurial spirit yang dia ada dan juga dia punya knowledge entrepreneur dia. Okay. So saya teruskan untuk sesi sharing berkenaan dia punya rubrik. Tapi untuk rubrik ni kita akan sekalikan dengan rubrik Instagram. Okay. Contoh sebelum saya share rubrik tu kita tengok dulu contoh online business report. Pertama adalah dia punya table of content, dia punya introduction. So arahan dia ni sama dengan kita punya dekat arahan dokumen tadi lah. Okay. Kemudian dia punya Facebook page dia, pengenalan sedikit, and then dia punya Facebook cover dia bagi poin-poin dia. Okay, dekat business profile, okay, dekat dia punya hard soft sell dia. Okay. Kemudian dia punya infografik untuk soft sell, apa yang dia cerita dekat sini. Kemudian dekat sini dari segi video post untuk hard sell, tutorial video, dan 5 hard sell yang dia postkan. Okay. Kemudian kita tengok dari segi hard sell lagi dan juga dia punya likes. So likers tu kita akan tengok dekat page insight. Okay. So kita boleh nampak lah berapa likes dia dekat page insight. Okay. So untuk rubrik dia, okay, yang pertama adalah dari segi entrepreneurial skill. So untuk kriteria yang pertama, entrepreneur skill ni kita tengok dari segi entrepreneur opportunity. Dia punya opportunity dia ataupun peluang keusahawanan dia untuk dia mengendalikan bisnes dia dengan ada strategi yang dia sendiri, yang mana strategi dia tu boleh kita kata membanggakan lah dengan dari segi dia memenuhi keperluan semasa, dia memenuhi keperluan customer dia kat situ. Yang kedua adalah dari segi dia punya reporting dan juga Facebook page yang dia buat tu adalah clear. Maksudnya dia boleh faham apa yang kita ajar, apa yang dia perlu share dan apa yang dia perlu dapatkan info daripada customer dia. Okay. Yang ketiga dari segi entrepreneurial vision. Okay, entrepreneurial vision tu dari segi have a clear, realistic and hard goal and effort. So, they're able to achieve high goal entrepreneur. So, kita biasanya kita akan letakkan target. Kalau macam kelas saya letakkan target satu semester tu berapa
jualan yang dia perlu ada, yang dia perlu ataupun dia perlu dapatkan. So dekat situlah kita akan minta ataupun nilai dia punya kategoria dia. Okey, kemudian yang seterusnya adalah dari segi entrepreneurial objektif, dia punya cara untuk dia menyelesaikan masalah. Kemudian entrepreneurial networks. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok kriteria yang kedua, iaitu generate skill. So untuk generate skill, kita tengok kepada dua benda lah, entrepreneurial mission dan juga entrepreneurial leadership. Okay, so untuk entrepreneurial mission ni dia lebih kepada dia mencapai target jualan yang dia nak, dia mencapai matlamat untuk bisnes yang dia nak. So kita akan tanyalah ataupun kita nampaklah dia punya effort ataupun semangat dia tu, dia memang dah berpuas hati dengan apa yang dia buat. Okay, dari segi leadership pula kita akan tengok dia dapat mempengaruhi orang lain tak untuk bersama-sama dalam bisnes dia. Contohnya dia kata dia dah ada ejen dah sebenarnya bawah dia, tapi maksudnya dia memang ada semangat leadership lah dekat situ, tapi dia tak nak cerita ke orang kan, tapi sebenarnya dia memang dah ada. Okay. So itu adalah penilaian yang kita buat untuk online business report. Okay, saya harap perkongsian saya untuk topik ini dapat membantulah dan melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran semua orang untuk kursus ini. So itu sahaja daripada saya. So saya mohon maaf jika ada salah silap ataupun saya tersilap sebut ke sepanjang saya sesi perkongsian ini. Dan bersama-sama dengan video ini, saya sertakan satu slide untuk kita laksanakan sedikit ujian lah. Okay. So ujian dia, peserta hanya ikut je step di dalam slide itu, di mana mendaftar di dalam portal Go E-commerce yang mana disediai oleh MDEC, dan dalam tu selepas kita dah buat pendaftaran ada learn online. Okay. So learn online tu kita boleh pilih topik-topik yang kita minat, tetapi untuk kursus ini kita hanya minta 2 sahaja, iaitu Facebook dan juga Instagram. So ada arahan di dalam slide tu dah jelas saya rasa, apa yang kita perlu pilih, apa yang kita perlu buat. Lepas dah siap, kita boleh terus download sijil dia, dan sijil itulah kita akan minta peserta semua hantar sebagai proof untuk kehadiran kepada kursus ini selama 2 hari sepatutnya, tapi kita terpaksa switch kepada cara lain lah untuk hari yang kedua. Okay, minta maaf di atas segala masalah dan kekangan sepanjang kita punya kursus, masalah teknikal dan lain-lain. Terima kasih di atas komitmen dan juga perhatian peserta-peserta semua. So saya mengundur diri dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum.